Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Kumpulan 2 akan membincangkan tentang kelestarian alam sekitar. Nama saya Siti Nunasha Riza binti Ghazali. Nombor kad matrik 2022 758 107. Pertama sekali kita akan melihat pada pengenalan apa itu alam sekitar. Alam sekitar ni sebenarnya nak faham tu mudah sangat-sangat. Ada di depan mata kita. Apa yang kita lihat di langit, di bumi, itulah alam sekitar. Okey, kalau kita lihat pada sudut pandangan sains lah kan, macam apa kita dah belajar kat sekolah kan, dia akan cerita pasal alam sekitar, pasal tumbuhan ni berlaku sebab ada proses fotosintesis. Kalau macam awan tu jadi sebab ada penguapan air dan sebagainya. Tapi kalau kita lihat pada sudut pandangan Islam, telah pun dicipta di dalam Quran, iaitu pada surah Al-Hajj ayat 64, yang bermaksud miliknya lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dan Allah benar-benar maha kaya, maha terpuji. Pada ayat ini kita dah dapat tahu dah, memang dah terbukti dah pun yang apa yang kita tengok dekat langit dan bumi tu memang telah dicipta, memang ditakdirkan untuk dicipta pun kepentingan alam sekitar. Alam sekitar ni sangat-sangat penting untuk kita. Pertama sekali kita akan tengok kepada kita manusia. Macam kita nak makan kan, kita mesti cari sumber bahan makanan pada hutan kan. Kita nak cari macam bahan-bahan makanan macam ulam-ulaman dan sebagainya kan. Dan sudah kita akan dapat. Lepas tu macam kita nak cari bahan perubatan ya, di situ juga kita akan dapat berbagai-bagai jenis bahan perubatan kat situ. Begitu juga dengan bahan-bahan untuk pembangunan, iaitu kayu-kayu balak. Untuk haiwan, okey, kalau dekat hutan kita akan tengok macam binatang-binatang seperti rusa dan sebagainya. Tapi kalau di langit kita tengok burung. So sangat penting alam sekitar ni untuk mereka, sebab di situ juga mereka akan mendapat tempat tinggal, perlindungan dan makanan dan sebagainya. Okey, untuk bumi sebagai contoh lah, dekat hutan tu kalau tak adalah pokok-pokok tu kan, tak adalah akar-akar yang boleh mencengkam tanah tu. So kalau tak ada yang mendapat cengkam tanah tu, itulah jadi bila hujan kan, kita tengok ada kejadian tanah runtuh dan sebagainya. Apabila kita menyebut tentang tanah runtuh ni kan, dari situ dah nampak dah, dia berpunca pada aktiviti pembalakan, iaitu perbuatan manusia. Dan di situ kita dapat melihat bahawa punca kemurusan alam sekitar ni sebenarnya perbuatan manusia. Dan telah dibuktikan di dalam Al-Quran, iaitu potongan ayat surah Al-Rum ayat 41, yang bermaksud telah jelas kerosakan di darat dan di laut disebabkan kerana perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zahira binti Muhammad Zabidi. Saya akan menerangkan tentang objektif kajian dan juga kajian literatur. Jadi objektif kajian ini adalah, yang pertama, mengenal pasti maksud kelestarian alam sekitar dan mengetahui hubungan di antara manusia dengan alam sekitar. Yang kedua, mengetahui apakah kesan kepada manusia jika kita tidak menjaga alam sekitar dengan baik. Yang ketiga, memahami kelebihan menekankan pengetahuan mengenai alam sekitar di peringkat awal. Yang keempat dan yang terakhir, mengetahui cara-cara untuk melestarikan alam sekitar. Baiklah, seterusnya kajian literatur. Tujuan kajian literatur dilakukan adalah untuk mengkaji tentang tanggungjawab manusia terhadap alam sekitar dan juga keburukan kepada manusia jika tidak menjaga alam sekitar dengan baik. Jadi untuk tanggungjawab manusia terhadap alam sekitar, menurut Yaakob 2012, alam sekitar atau persekitaran bermaksud faktor-faktor fizikal yang mengelilingi kehidupan manusia, manakala kelestarian alam sekitar bermaksud interaksi terhadap alam sekitar dengan usaha untuk membaik pulih keadaan alam sekitar dan menjaga kualiti alam sekitar. Kelestarian alam sekitar ini mempunyai hubungan rapat dengan penciptaan manusia sebagai khalifah di muka bumi ini. Jadi, sebagai khalifah dan pemimpin, manusia bertanggungjawab memakmurkan dan memastikan alam sekitar terpelihara. Alam membantu manusia untuk saling berpegang dan saling meyakini bahawa semua yang ada di muka bumi ini adalah hak milik Allah SWT. Jadi, menurut Malcolm dan Hassan 2014, tanggungjawab memelihara dan memelihara alam sekitar ialah tanggungjawab kita bersama. Menjaga alam sekitar akan dapat memberikan kelebihan yang banyak, terutamanya mengeratkan hubungan silaturahim di antara manusia dan juga dapat menambah ilmu pengetahuan mengenai alam sekitar.
Seterusnya, kita teruskan dengan keburukan tidak menjaga alam sekitar dengan baik. Menurut Farah Wahidah Mustafa 2020, terdapat pelbagai kegiatan yang menyebabkan 3 pencemaran utama berlaku, iaitu pencemaran udara, pencemaran bunyi dan juga pencemaran air. Jadi apakah itu pencemaran udara? Secara umumnya, pencemaran udara bermaksud kehadiran bahan terampai sama ada dalam bentuk pepejal, cair maupun gas di dalam atmosfera yang berbahaya. Pencemaran air pula bermaksud kehadiran bahan sama ada dalam bentuk pepejal, cair ataupun gas yang tidak diperlukan di dalam air. Yang terakhir, pencemaran udara bermaksud segala jenis bunyi yang melebihi 65 dBA pada waktu siang dan juga 55 dBA pada waktu malam. Jadi, pembangunan tidak terancang akan membawa kepada kerosakan dan kekurangan kualiti udara yang bersih, menyebabkan berlakunya pencemaran udara. Selain itu, membuang sisa toksik dan sampah sarap ke dalam sungai maupun laut akan menyebabkan pencemaran air. Yang terakhir, memakai kenderaan bermotor yang mengeluarkan bunyi terlalu kuat akan menyebabkan pencemaran bunyi. Menurut Imaduddin Abdul Halim dan Nur Syakir Ahmad Akhir 2016, pengeksploitasian sumber alam yang terlampau banyak dan secara haram juga antara punca krisis alam sekitar berlaku. Pembalakan haram juga merupakan punca haiwan kehilangan habitat yang menyebabkan kepupusan haiwan-haiwan terancam yang ada di dunia. Sekarang kita melihat kepada metodologi kajian. Maksudnya lah, secara generalnya lah, cara, kaedah, teknik mengumpul atau menganalisis data. Kaedah metodologi kajian ni ada banyak, tapi saya akan lihat pada apa yang telah dipilih, iaitu pertama kesusasteraan. Apa itu kesusasteraan? Kesusasteraan ni kalau kita lihat pada maksud-maksud yang telah dinyatakan oleh para ilmuwan kita, ia bermaksud tentang kajian berdasarkan penulisan dan persuratan. Jadi apa sahaja kajian-kajian melibatkan penulisan yang ada bentuk abjad dan persuratan, itu boleh diguna pakai sebagai bahan kajian. Dan kaedah ni sebenarnya boleh dilabel sebagai sumber rujukan yang primary, kerana kebacaannya kita punya pengarang-pengarang dan penemu-penemu yang asasnya akan terus tulis pada buku. So, jadi para pakar tak perlu nak was-was kalau data-data yang diorang ambil tu sah ke atau tak sah. Maka kebanyakannya dijamin boleh diguna untuk membuat kajian. Antara contoh-contoh bahan kajian adalah seperti buku, jurnal, surat khabar, malah e-book pun boleh diguna. Seterusnya, kita melihat kepada kaedah pengumpulan data melalui rangkaian internet. Sebenarnya kaedah ni lebih kurang sama macam kaedah yang pertama tadi, tapi dia secara soft copy. Kalau kesusasteraan tu secara hard copy, tapi ni soft copy, iaitu apa yang kita boleh dapat di internet. Kaedah ni dia mudah sebab dekat internet ni ada berjuta-juta data yang boleh kita jari. Contoh-contohnya macam artikel-artikel yang telah dimuat naik oleh para pekaji yang dulu. So artikel-artikel tu boleh kita guna untuk sebagai rujukan untuk kajian kita. Rangkaian internet ni juga cepat lah, sebab dekat internet ni kita tak perlu lah macam nak cari, nak pergi library dan sebagainya, kerana dah ada di internet. Kita tunggu nak type saja. So dalam kaedah ni kita akan mendapat kajian tu lebih mudah, cepat dan pelbagai. Sekian, terima kasih. Seterusnya, kita pergi kepada dapatan fakta. Dapatan fakta yang pertama adalah berkenaan pendidikan alam sekitar. Pendidikan alam sekitar telah diwujudkan oleh kerajaan sebagai salah satu subjek penting dalam sistem pendidikan di peringkat sekolah yang bertujuan untuk mewujudkan kesedaran mengenai alam sekitar di dalam kalangan pelajar. Pendidikan alam sekitar yang merangkumi pelbagai aspek yang diantaranya adalah bagaimana cara untuk memastikan kelangsungan hidup masyarakat dan alam sekitar sentiasa dipelihara. Antara cara-caranya adalah menanam pokok di kawasan sekolah, bergotong royong membersihkan kawasan sekolah dan mendidik pelajar melalui kempen alam sekitar yang akan dilaksanakan. Lain daripada itu, pendidikan alam sekitar juga bercita-cita untuk melahirkan pelajar yang mempunyai kemahiran dan sikap yang terbaik dalam menyelesaikan masalah persekitaran yang berlaku pada masa kini. Antara masalah persekitaran yang sering berlaku adalah pembuangan sampah di mata-mata tempat dan pembakaran terbuka.
Selain itu, rukun Islam yang dipelajari di dalam pendidikan Islam juga mempunyai hubungan kait dengan alam sekitar. Rukun Islam yang pertama iaitu mengucapkan 2 kalimah syahadah merujuk kepada kesaksian Allah SWT sebagai Tuhan yang Maha Esa dan tiada Tuhan selain Allah, dan Nabi Muhammad SAW sebagai pesuruh Allah. Jika rukun Islam yang pertama ini diperhatikan daripada sudut tersirat, ianya bermaksud bahawa manusia berjanji kepada Allah untuk melaksanakan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Perintah Allah ini termasuklah menjaga keharmonian alam sekitar dan tidak membuat kerosakan terhadap alam sekitar. Rukun Islam yang kedua ialah mendirikan solat 5 waktu. Apabila perkataan solat dibicarakan, sudah tentu terlintas perkataan wuduk juga di dalam fikiran kita, kerana wuduk adalah merupakan syarat sah solat. Komponen air adalah alat untuk kita berwuduk, dan penggunaan debu tanah untuk tayamum sebagai ganti apabila ketiadaan air untuk berwuduk. Oleh itu, kita hendaklah memastikan air dan debu tanah yang akan digunakan itu berada dalam keadaan yang bersih untuk memastikan solat kita sentiasa diterima. Rukun Islam yang ketiga adalah berpuasa di bulan Ramadan. Apabila sudah mahu tiba waktu berbuka, seorang yang berpuasa perlulah membeli jualan berbuka puasa dalam keadaan yang sepatutnya dan tidak berlebih-lebihan. Hal ini adalah untuk mengelakkan pembaziran daripada pelaku apabila kerana pembaziran berlaku, ianya akan menjurus kepada peningkatan kos pengurusan pembuangan sisa peperjalanan makanan. Rukun Islam yang keempat adalah menunaikan zakat. Zakat yang telah dibayar oleh seorang Muslim boleh digunakan untuk tujuan yang baik seperti memperbaiki kemuliaan awam yang pada masa yang sama akan melestarikan alam sekitar. Rukun Islam yang terakhir iaitu rukun Islam yang kelima iaitu menunaikan ibadat haji sekiranya mampu. Semasa ibadat haji, jemaah haji diharamkan untuk mencabut, memotong dahan pokok dan pohon yang telah ditanam hidup dan tumbuh di tanah haram. Selain itu, dapatan fakta yang dapat dibincangkan adalah berkaitan penjagaan alam sekitar dan undang-undang di Malaysia. Terdapat pelbagai cabang undang-undang di Malaysia dan di antaranya ialah undang-undang terhadap penjagaan alam sekitar. Tujuan undang-undang penjagaan alam sekitar ini digubal adalah untuk mengawal pencemaran udara, air, bunyi dan tanah. Contoh undang-undang terhadap pencemaran udara adalah Seksyen 29A Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974 yang menjelaskan tentang tindakan yang boleh diambil oleh Jabatan Alam Sekitar terhadap pelaku yang didapati bersalah kerana melakukan pembakaran terbuka sehingga terjadinya pencemaran udara. Tindakan tersebut adalah hukuman denda sehingga RM500,000 atau dimasukkan di dalam penjara selama tempoh tidak melebihi 5 tahun atau kedua-dua hukuman sekaligus. Seterusnya, contoh undang-undang terhadap pencemaran air adalah Seksyen 253 Akta Kualiti Alam Sekitar 1974 telah meletakkan hukuman kepada pihak-pihak yang bertanggungjawab yang melakukan kesalahan mencemarkan kawasan perairan, iaitu denda tidak melebihi RM100,000 atau dimasukkan di dalam penjara selama tempoh tidak melebihi 5 tahun atau kedua-duanya sekali. Sehubungan dengan itu, contoh undang-undang terhadap pencemaran bunyi adalah Undang-Undang Kenderaan Lalu Lintas 1999 yang telah menjelaskan bahawa sesebuah kenderaan itu hendaklah dilengkapi dengan penyerap bunyi. Undang-undang itu juga menyatakan jika didapati pemandu kenderaan mengeluarkan bunyi bising daripada kenderaan mereka, mereka akan didakwa oleh undang-undang tersebut. Walhal daripada sudut pencemaran tanah pula, Kanun Tanah Negara 1965 menjelaskan yang terperinci berkaitan keperluan untuk mentadbir tanah seperti jenis-jenis tanah, cara penggunaan tanah dan penguatkuasaan syarat-syarat tanah. Saya Siti Aja binti Muhammad Azhar akan menerangkan dapatan fakta yang seterusnya. Dapatan fakta yang ketiga ialah konsep Al-Mizan. Al-Mizan bermaksud neraca atau penimbang yang digunakan oleh Allah SWT untuk menimbang amalan manusia pada hari kiamat. Bagi mereka yang tinggi amalan kebaikannya akan dimasukkan ke dalam syurga, manakala bagi mereka yang tinggi amalan kejahatannya akan dimasukkan ke dalam neraka. Konsep Al-Mizan ini boleh diselaraskan dengan keseimbangan alam sekitar kerana setiap makhluk di muka bumi Allah ini mempunyai peranan yang tersendiri bagi mewujudkan keseimbangan antara satu sama lain. Sebagai contoh, tumbuh-tumbuhan memberikan tempat perlindungan kepada haiwan, manakala haiwan dan manusia pula membekalkan karbon dioksida bagi tumbuhan untuk menjalankan proses fotosintesis bagi menghasilkan oksigen untuk haiwan dan manusia. Pembalakan hutan secara haram berlaku apabila wujudnya sikap manusia yang berkecenderungan untuk menguasai dan mengeksploitasi alam secara berlebihan dengan menggunakan ilmu sains dan teknologi yang mereka miliki. Jika berlakunya pembalakan hutan secara haram, ini akan memberikan kesan kepada makhluk-makhluk lain. Antaranya ialah haiwan-haiwan akan kehilangan tempat tinggal dan lapisan ozon di muka bumi juga akan semakin menipis kerana kekurangan oksigen. Dapatan fakta yang terakhir ialah kita sebagai umat Islam sepatutnya memelihara dan menjaga alam sekitar dan tidak merosakkannya. Seperti yang kita tahu, negara kita telah mengalami pandemik COVID-19 yang telah menyebabkan jumlah kematian yang banyak. Bagi mengawal virus daripada terus berkuasa, rakyat telah diperintahkan untuk berkurung di rumah mengikut tempoh kawalan pergerakan yang telah ditetapkan.
Terdapat beberapa kesan positif yang dapat dilihat sepanjang tempoh kawalan pergerakan ini berlaku. Antaranya ialah penurunan pencemaran alam sekitar. Hal ini terbukti bahawa manusia merupakan punca utama pencemaran alam sekitar ini berlaku. Sebagai contoh, pencemaran pantai yang disebabkan oleh sikap masyarakat yang suka membuang sampah di merata tempat. Kemudian, penurunan penggunaan kereta telah mengurangkan pencemaran udara dan penutupan kilang pula telah mengurangkan pencemaran air. Konklusinya, pencemaran alam sekitar ini dapat dikawal sekiranya manusia mempunyai kesedaran terhadap penjagaan alam sekitar. Saya pula akan membentangkan cadangan kelestarian alam sekitar. Yang pertama, kita mestilah tidak membuang sampah di merata-rata tempat. Contohnya, di longkang, sungai, laut dan sebagainya. Kerana ini akan menyebabkan berlakunya pelbagai jenis pencemaran. Tetapi, terdapat juga segelintir manusia yang tidak mengambil peduli tentang ekosistem alam dan mengambil hal ini sebagai tidak penting. Selain itu, terdapat juga beberapa tempat yang tidak sepatutnya dijadikan sebagai tempat pengumpulan sampah, contohnya di tepi lebuh raya dan di kawasan perumahan atau sebagainya. Hal ini akan membuatkan penduduk tidak berasa selesa dengan bau yang tidak menyenangkan dan ia juga akan menyebabkan datangnya penyakit yang berbahaya seperti sesak nafas atau penyakit-penyakit yang menyebabkan yang disebabkan oleh persekitaran yang kotor. Oleh itu, menjaga kebersihan sangatlah penting, yakni membuang sampah di tempat yang disediakan atau menginovasikan sampah tersebut menjadi kraftangan dan sebagainya. Yang kedua, untuk menjaga kelestarian alam sekitar, kita mestilah mengurangkan penggunaan plastik. Kerana penggunaan plastik sampah adalah penyumbang terbesar pencemaran maupun di daratan ataupun di lautan. Majoriti rakyat Malaysia menggunakan plastik untuk pelbagai perkara, contohnya plastik untuk mengisi barang-barang ketika beli di pasar raya, plastik untuk membungkus air dan makanan dan juga banyak kilang yang menggunakan plastik ini sebagai pembungkusan. Oleh itu, kita mestilah mengurangkan penggunaan plastik dengan menggunakan beg polyester ataupun beg yang senang dilupuskan ketika membeli barang di pasar raya. Dan juga ketika membeli makanan, kita juga boleh membawa bekal sendiri ataupun botol air untuk mengisi air. Hal ini dapat memupuk nilai murni di dalam setiap diri masyarakat sejurus dapat menjaga kelestarian alam sekitar. Selain itu, kerajaan juga mestilah menjaga sistem pembalakan dengan mengadakan sistem tebang pilih. Sistem tebang pilih ini adalah satu strategi untuk tidak berlakunya pemanasan global dan juga berlakunya daripada pembalakan secara haram dan besar-besaran. Untuk mengelakkan daripada pemanasan global berlaku, kita mestilah menanam pokok di kawasan topografi supaya kejadian seperti tanah runtuh tidak berlaku. Dengan ini, pembalakan dan pembangunan pokok dapat berlaku dengan seimbang serta seiring dengan pertumbuhan pokok. Akhir sekali, kerajaan juga memainkan peranan yang penting dengan mengadakan kempen untuk masyarakat. Contohnya kempen Cintai Alam Sekitar, kempen Cinta Sungai dan Sahabat Alam atau sebagainya. Dengan kempen ini, masyarakat dapat didedahkan dengan pengetahuan untuk menjaga alam sekitar serta mengambil tahu betapa pentingnya menjaga alam sekitar. Kempen ini dapat menggalakkan pengguna supaya mengitas semula bahan-bahan yang dapat dikitas semula. Kesannya, masyarakat dapat berjimat cermat dan dapat mengurangkan pencemaran alam sekitar. Hal ini akan memberikan kesedaran kepada masyarakat kerana mereka yang perlu bertanggungjawab dalam menjaga alam ini supaya tidak dicemar. Secara kesimpulannya, terdapat pelbagai cara untuk menjaga kelestarian alam sekitar. Oleh itu, setiap individu mestilah menjalankan peranan masing-masing untuk menjaga alam sekitar kita daripada dicemari. Akhir sekali ialah kesimpulan. Kesimpulan yang dapat disimpulkan daripada keseluruhan tajuk ini ialah: yang pertama, tafsiran daripada ayat Al-Quran.
Kemusnahan alam boleh disebabkan secara semula jadi ataupun disebabkan oleh manusia. Alam sekitar merupakan kurniaan dan amanah oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada umat manusia agar dipelihara dan dipelihara dengan baik. Al-Quran sebagai rujukan utama bagi manusia. Dalam ayat Al-Quran telah menggariskan langkah-langkah untuk membimbing seseorang itu untuk memelihara alam ini daripada berlakunya kerosakan dan kemusnahan. Antara langkah-langkah dalam menjaga alam sekitar yang terkandung di dalam surah Al-Isra ayat 37 ialah seseorang itu tidak boleh mempunyai sifat sombong dan bongkak terhadap alam ini. Selain itu, ayat 74 surah Al-A'raf menjelaskan bahawa kita perlulah menerapkan konsep bersyukur dalam diri dengan nikmat yang Allah kurniakan melalui alam ini. Hal ini dapat dijelaskan kepada gesaan-gesaan dalam menerapkan sifat-sifat mahmudah dalam interaksi manusia dengan alam sekitar. Justru itu, segala usaha yang dilakukan untuk memelihara serta melestarikan alam sekitar ini berdasarkan sifat mahmudah dalam diri seseorang itu. Antaranya ialah sifat syukur, tidak sombong, iaitu merendah diri dengan alam ini dan tidak lupa diri dengan kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala. Di samping itu, timbulnya pelbagai penyakit kini adalah akibat daripada tindak tanduk manusia yang mengabaikan alam ini. Pengabaian terhadap hubungan manusia dan haiwan merupakan sebab paling ketara yang mencetuskan permulaan pandemik ini. Hal ini mungkin boleh dielakkan jika manusia mengambil berat tentang aspek penjagaan alam dari sudut budaya dan spiritual. Sebagai contoh, satu penyelidikan mendapati bahawa horseshoe bat atau dikenali sebagai kelawar ladang kuda yang mirip kepada spesies kelawar adalah pembawa coronavirus yang telah menyebabkan dunia dilanda pandemik COVID-19 sejak tahun 2019. Penting bagi kita semua untuk menyemak semula layanan manusia terhadap haiwan termasuk hidupan liar. Sebagai umat Muslim, kita seharusnya menjadikan pandangan hidup Islam yang berlandaskan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW sebagai panduan untuk mengekalkan hubungan dengan alam ini, termasuklah tanggungjawab terhadap haiwan. Seterusnya ialah media massa. Media massa adalah alat yang terpenting yang digunakan untuk menyampaikan maklumat serta memainkan peranan dalam menyedarkan masyarakat tentang kepentingan pemeliharaan alam sekitar. Pelbagai bentuk maklumat dapat disampaikan melalui media massa ini. Antara bentuk media massa yang sering digunakan adalah media cetak seperti akhbar, majalah, risalah, poster, buku dan media elektronik seperti radio, televisyen, komputer, telefon, teknologi maklumat dan telekomunikasi yang lain. Sebagai contoh, iklan yang berkaitan dengan alam sekitar yang diiklankan di dalam televisyen akan memberikan kesedaran yang berperingkat kepada masyarakat jika iklan tersebut terus-terusan berlayar di televisyen. Cara penyampaian daripada penyampai mesej alam sekitar ini perlu dilakukan dalam bahasa dan bentuk yang mudah difahami oleh masyarakat. Kerana sesetengah masyarakat tidak faham akan mesej yang hendak disampaikan. Hal ini boleh dijadikan salah satu agenda penting dalam pendidikan kesedaran alam sekitar, sama ada secara formal atau tidak formal. Jadi, sebagai sesebuah negara yang mempunyai ramai penduduk beragama Islam yang berpandukan Al-Quran dan Sunnah sebagai rujukan utama dalam kehidupan, Malaysia seharusnya mampu menangani isu-isu alam sekitar supaya dapat melestarikan alam ini dengan baik serta dapat mengurangkan kemusnahan alam sekitar ini dengan lebih berkesan. Itu sahaja dari kumpulan kami. Sekian, terima kasih.